Kerajaan mendedahkan antara punca penderaan seksual terhadap kanak-kanak gagal dibendung disebabkan jiran mahupun orang sekeliling yang bertindak menyembunyikan perbuatan salah laku itu. Buletin TV9 yang menemui pakar undang-undang keluarga, wanita dan kanak-kanak diberitahu faktor enggan menjadi saksi pendakwaan, mendapat aib serta sikap tak mahu jaga tepi kain dilihat menjadikannya barah dalam kalangan masyarakat. Sedangkan keperluan melaporkan perkara itu merupakan satu tanggungjawab yang termaktub dalam Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 Akta 792. Ikuti butirannya bersama wartawan Izzati Rizan dalam segmen Turun Padang. Menurut pakar undang-undang keluarga, wanita dan kanak-kanak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Datuk Nur Azia Awal, guru jiran atau orang awam dengan niat menyembunyikan atau gagal melaporkan perbuatan jijik itu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Mengikut Seksyen 19 Akta itu, kegagalan melaporkannya boleh didenda maksimum RM5,000. Beliau berkata sikap enggan jaga tepi kain dan mahu menjadi saksi menyebabkan mangsa tidak mendapat keadilan sewajarnya. Masyarakat kita ni agak kurang selesa menjadi saksi. Dia bagi dia nak pergi buat laporan polis, kena pergi balai, kena kemudian turun naik balai polis dan kemudian hanya mungkin akhirnya menjadi saksi di mahkamah. Yang itu adalah mungkin salah satu deterrent ataupun yang menyebabkan dia rasa tak yalah, janganlah kita ambil. Dan sikap tak mau ambil tawal orang, kononnya bukan menjaga tepi kain orang. Tapi saya rasa dari segi penderaan seksual terhadap kanak-kanak ni, kita semua kena jaga tepi kain orang. Beliau berkata kebanyakan kes penderaan seksual berlaku di waktu malam. Untuk itu, apa sahaja perubahan sikap dan tingkah laku anak harus diambil tahu, walau sesibuk dan sepenat mana pun penjaga bekerja. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak ini selalunya berlaku dalam rumah dia sendiri. So, ahli keluarga itu, kalau mereka tu tinggal serumah, ada atuk, ada nenek, ada pak saudara, mak saudara, lagilah kewajipan itu memang mereka tanggung. Mereka perlu membuat laporan. Itu perkara pertama. Yang kedua, saya rasa ibulah kalau dari segi anak perempuan yang ataupun kalau anak yang berlaku itu anak laki-laki pun ya, maka ibu adalah orang yang sepatutnya tahu dan boleh membuat laporan polis. Jelasnya beliau percaya masih ramai mangsa hidup bergelut dalam ketakutan atau keliru dengan perbuatan si bapa, abang atau atuk dan sentiasa diugut dengan macam-macam yang menyakitkan termasuk bunuh. Untuk itu tindakan berdiam diri memburukkan lagi keadaan, sedangkan rumah sepatutnya menjadi tempat paling selamat kepada anak-anak. Buletin TV9 turut mendapatkan reaksi masyarakat mengenai perkara ini dan ini penjelasan mereka. Kita masyarakat kita orang ni masyarakat rumah flat dengan rumah teres tu berbeza. Pasal rumah flat ni orang masuk pintu ditutup. Balik dia pintu tu tak ada pendedahan. Sebab apa kalau pintu ni didedahkan, keselamatan kita penduduk pun masalah juga. Keluarga terlibat benda kita mesti beri sokong dia untuk buat laporan. Kita tak boleh membiarkan ni. Kalau membiarkan kita satu-satu kasihanlah kanak-kanak yang terlibat. Jiran-jiran tetangga patutnya bertanggungjawab sebab satu hari mungkin berlaku pada orang lain ataupun satu hari berlaku pada dia, anak cucu kita ataupun keluarga kita sendiri. Orang yang jiran-jiran yang tetangga adalah yang sepatutnya bertanggungjawab bersama. Justru bagi menamatkan penderitaan mangsa penderaan seksual, wajarlah orang awam kini ambil selangkah yang lebih agresif. Ambil tahu dan mula campur tangan perihal hal orang lain yang sedang merosakkan masa depan si kecil. Walaupun sekadar melaporkan kepada pihak berkuasa, sekurang-kurangnya usaha itu membuktikan ada yang masih peduli terhadap mangsa dan kisah hitam mereka selama ini didengari. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melaporkan isu penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu selaras garis panduan pengurusan gangguan seksual di peringkat institusi pendidikan di bawah KPM. Kita sudah meluncurkan tempoh hari garis panduan pengurusan gangguan seksual di peringkat institusi pendidikan KPM.
Jadi ini bukan sekadar garis panduan tetapi memaknakan keseriusan kita untuk memastikan isu terkait rapat dengan gangguan seksual ini benar-benar ditangani di peringkat KPM. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said dilaporkan berkata bahawa langkah pendakwaan akan diambil terhadap guru, jiran atau orang awam yang menyembunyikan atau gagal melaporkan perbuatan itu. Justru, perkara itu akan diteliti dan berbincang dengan polis serta mahkamah supaya perkara yang termaktub dalam undang-undang itu dapat dikuatkuasakan.